Selamat petang semua. Petang ini cikgu akan terangkan tentang saiz komputer 3770 SPM. Format instrumen pentaksiran saiz komputer 3770 bagi SPM ada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 70% dan kertas 2 30% dijumlahkan akan menghasilkan grade SPM yang akan kamu dapat nanti. Kertas 1 ialah ujian bertulis yang diambil seperti kertas SPM yang lain. Ada dua bahagian, bahagian A 50 markah dan bahagian B 50 markah. Dijumlahkan menjadi 100 dan convert kepada 70%. Kertas 2 pula terdiri daripada satu soalan sahaja, 100 markah akan ditukar kepada 30 markah. Jadi yang tadi 70 campur dengan 30 ini akan menghasilkan grade SPM yang akan anda peroleh nanti. Okay, hari ini cikgu akan terangkan format pentaksiran mata pelajaran elektif ikhtisas kerja kursus saiz komputer bagi peperiksaan SPM tahun 2022. Ini adalah header kertas ujian kamu. Cikgu sudah beri dalam grup kan? Okay, harap kamu sudah baca dan kita akan go through bersama apa yang ada dalam kertas ujian ini. Pertama, tugasan kerja kursus ini mengandungi satu tugasan. Calon dikehendaki laksanakan tugasan berdasarkan arahan tugasan yang diberikan secara individu. Jangan kopi dengan kawan dan jangan bagi kawan kopi. Ketiga, anda dikehendaki laksanakan tugasan kerja kursus ini mengikut masa yang ditetapkan. Tiada masa tambahan yang akan diberikan. Macam kamu ambil ujian SPM dalam tempoh masa, kena kamu siapkan, tak ada extra time untuk kamu ya. Semasa melaksanakan tugasan ini, anda dikehendaki patuh dan akur kepada arahan guru. Di sini kamu akan tahu apa arahan yang diberikan kepada guru-guru. Yang pertama, guru hendaklah memuat turun, memberi taklimat dan arahkan calon untuk cari maklumat dan bahan yang berkaitan dengan tugasan. Pastikan calon merancang dan melaksanakan tugasan ini mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu dari 1 Ogos tahun 2021 hingga 30 Jun 2022. Membimbing, memberi tunjuk ajar dan panduan kepada calon dalam aspek yang berikut. Penyediaan jadual kerja, kerangka pelaporan dan senarai semak dan pelaporan. Jadual kerja maksudnya cikgu akan tetapkan bila masa anda perlu hantar tugasan anda. Mesti hantar ikut masa yang diberikan. Jangan lewat. Pemilihan maklumat dan bahan yang sesuai dengan pelaksanaan tugasan. Cikgu akan beri sedikit bahan dan maklumat yang boleh dijadikan rujukan dan membimbing anda membuat kerja kursus ini. Memberi pandangan atau komen tentang hasil tugasan calon. Sebaiknya kamu boleh hantar sebelum tarikh tutup yang cikgu berikan. Jadi, ada masa untuk cikgu buat penyemakan lebih awal. So, kamu boleh buat pembetulan untuk dapat markah yang lebih bagus. Kalau hantar last minute, tak sempat cikgu nak semak semua serentak dan nak bagi kamu masa untuk membuat pembetulan. So, hantar awal paling bagus. Kamu ada masa untuk buat pembetulan. Cikgu akan semak ikut urutan siapa yang paling awal hantar. So, lepas cikgu semak, cikgu akan beri kamu peluang untuk membuat penambahbaikan. Sehingga markah itu dihantarlah. Okay? Kalau sudah hantar, dia masuk ke dalam lembaga peperiksaan. Tidak boleh diubah suai lagi ya. So, cikgu akan beri cadangan untuk penambahbaikan hasil anda. Kalau kamu hantar tepat pada masalah, guru adalah dilarang melakukan perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, cikgu tak boleh berikan jawapan atau contoh jawapan yang berkaitan dengan tugasan kepada calon. Kedua, tidak boleh membantu atau menolong calon menyempurnakan laporan akhir tugasan. Seterusnya, guru hendaklah melaksanakan perkara yang berikut, memastikan hasil tugasan calon yang dikemukakan kepada guru untuk pentaksiran adalah asli atau tulen, bukan kopi dari sesiapa.
atau bukan kamu dapatkan dari mana-mana sumber yang dicedok 100%. Sekiranya calon memetik pernyataan, mengambil data, grafik atau maklumat daripada mana-mana sumber rujukan, hendaklah dinyatakan sumber rujukan. Kalau kamu ada ambil mana-mana pernyataan ke, data atau apa-apa gambar ke, perlu buat sumber rujukan. Guna APS tahu. Seterusnya, cikgu perlu mengumpul hasil kerja calon dan disimpan di tempat yang selamat. Sudah kita berjumpa bersemuka nanti, kerja khusus kamu akan dikumpul dan disimpan dalam bilik yang selamat. Pada fasa sekarang, kalau kamu buat dengan komputer, kamu boleh simpan di Google Drive contohnya dan sharekan kepada cikgu. Kamu tidak wajib guna komputer. Ada pelajar yang tak ada komputer kan? Kamu boleh tulis di kertas seperti kamu buat folio. Boleh tulis di kertas seperti kamu buat folio dan kertas itu kamu simpan elok-elok. Semasa nak hantar, kamu ambil gambar. Scan dengan handphone kamu. Scan dengan handphone dan hantar kepada cikgu. Okey? Boleh juga buat di kertas. Tak wajib guna komputer. Okey, menjalankan pentaksiran dan penilaian proses kerja calon sepanjang masa tugasan. So, cikgu perlu buat pentaksiran dan penilaian dan awal bulan 11 nanti pentaksir kawasan yang akan mentaksir kerja kursus anda yang sudah cikgu menilai. So, tak boleh sebarangan cikgu bagi markah. Ada pentaksir kawasan yang akan menilai lagi. Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan kelengkapan peralatan asas untuk calon melaksanakan tugasan ini. Disebabkan pandemik COVID-19, kamu tak boleh pergi ke makmal komputer. Jadi, anda diberi kelonggaran. Sesiapa yang tak ada komputer, kamu boleh tulis di kertas. Alright? Seterusnya adalah arahan kepada calon. Kertas peperiksaan ini mengandungi satu tema tugasan kertas projek. Calon yang mengambil mata pelajaran sains komputer wajib melaksanakan kerja kursus ini. Calon yang tidak melaksanakan kertas projek ini dianggap tidak hadir bagi mata pelajaran sains komputer semasa SPM. Kalau paper tu tidak buat, kamu dianggap tak hadir. Calon diberikan masa selama 10 bulan bermula dari 1 Ogos hingga 30 Jun tahun depan untuk melaksanakan kerja kursus ini. Calon hendaklah merujuk dan mematuhi manual tugasan pentaksiran pusat kertas projek terkini sepanjang penghasilan eviden kertas projek. Calon hendaklah melaksanakan kertas projek ini secara individu di bawah pengawasan dan bimbingan guru serta tidak ditiru atau meniru mana-mana pihak. Calon hendaklah menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dan bahan-bahan rujukan lain untuk mencari dan mengumpul maklumat. Pada peringkat ini, sebab COVID-19 diberikan sikit kelonggaran. Tapi walaupun tidak perlu kamu buat dengan komputer, nak mencari maklumat guna handphone masih dapat kamu online kan? Ketujuh, calon dikehendaki menyertakan lakaran reka bentuk antaramuka, menu sistem, borang dan laporan yang lengkap dan jelas berdasarkan kehendak sistem. Ini adalah salah satu fasa nanti. Calon hendaklah mengemukakan evidence kepada pentaksir sebelum tamat tempoh ikut ketetapan lembaga peperiksaan. Pada peringkat tingkatan 4 melibatkan fasa 1 dan fasa 2, anda perlu isi borang PPC F1, PPC F2 dan cikgu akan buat BMI 1. Evidence bagi tingkatan 5 melibatkan fasa 3, fasa 4 dan fasa 5. Jadi anda perlu isi PPC fasa 3, fasa 4, fasa 5, nilai. Dan pada akhirnya anda perlu buat laporan yang merangkumi fasa 1 hingga fasa 5. Boleh ambil dari borang PPC, masukkan ke dalam folio untuk buat laporan lengkap. Calon hendaklah hantar dan dapatkan pengesahan daripada guru pada setiap peringkat eviden yang dikemukakan. So, cikgu akan suruh kamu hantar peringkat demi peringkat. Kamu akan hantar 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Sekarang mari kita tengok
Tajuk. Tema, pengurusan pertandingan. Mestilah cepat dan tepat. Diberikan satu situasi, pengelolaan sesuatu pertandingan sering melibatkan proses pengumpulan dan pengiraan skor yang kebiasaannya dilakukan secara manual. Justru, beberapa masalah akan dihadapi seperti keputusan yang diumumkan lewat atau tidak tepat. Situasi ini sudah pasti mengundang rasa tidak puas hati berbagai pihak. Arahan kepada calon, sebagai seorang pembangun sistem, anda dikehendaki merangka atau membangunkan satu aplikasi berasaskan web untuk membantu menguruskan pertandingan dan menjana keputusan terkini. Sistem yang akan dibangunkan hendaklah boleh dicapai menggunakan pelayar web browser dari mana-mana komputer dalam rangkaian setempat. Kamu perlu buatkan satu aplikasi atau sistem dalam talian. Tahun depan baru akan kamu belajar cara membangunkan pangkalan data dan laman web. Tahun ini anda akan mereka bentuk terlebih dahulu. Jadi bahagian cetusan idea untuk kerja kursus ini, kamu perlu buat satu sistem atau aplikasi yang boleh menguruskan satu pertandingan atau karnival, peringkat kumpulan ke, individu ke, ikut kreativiti kamu, tak ada ketetapan. Asalkan dia melibatkan skor, ada kira markah, ada ranking. Pertandingan mesti ada ranking kan? Ada yang dapat johan, naib johan dan seterusnya. So, boleh kira skor dan boleh buat ranking. Apa-apa sistem. Pertandingan karaoke atau sistem yang boleh mengira markah semasa pertandingan atau semasa hari sukan. Untuk acara-acara dalam hari sukan, itu pun boleh. Tak ada ketetapan. Jadi, perekodan dan pengiraan skor atau markah secara automatik. Keputusan yang tepat dan cepat dengan mengambil kira tiada human error. Maksudnya, kalau manusia yang key in markah itu tidak melakukan kesilapan. Okey, atau manusia yang catat markah itu tidak buat kesilapan. Okey, dianggap tiada kesilapan daripada manusia. Yang ini yang kita bincang tadi, merangka atau bangunkan aplikasi sistem yang berfungsi dengan pelayan web. Proses pengumpulan skor. Sistem ini boleh melakukan proses pengumpulan skor, CRUD, boleh create, read, update, delete. Maksudnya boleh memasukkan data, boleh paparkan semula data, boleh mengemaskini dan boleh menghapuskan rekod. Paparkan keputusan ini melibatkan elemen pengiraan. Contohnya kira jumlah markah, kira peratusan ke atau susun ranking. Di cadangan aplikasi atau sistem, pengguna atau urus setia boleh mendaftar peserta. Boleh add peserta atau pelajar. Sistem boleh terima keputusan dan membuat pengiraan. Boleh key in, maka keputusan boleh kira dan boleh susun atau paparkan keputusan berdasarkan pengiraan atau ranking. Ranking ialah dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi lah. Boleh kira, boleh paparkan ranking. Peserta boleh membuat semakan keputusan atau boleh semak ranking mereka. Ini ialah cadangan apa yang aplikasi atau sistem yang boleh buat.